Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu topik 9.2 iaitu pecutan. Pecutan. Okey, apa itu pecutan? Kita selalu dengar pecut. Macam tu ataupun kalau hari sukan larian pecut, lari pecut. Lari pecut 100 meter, lari pecut 200 meter. Okey, macam tu. Jadi, apa sebenarnya maksud pecutan ni? Okey. Kita juga ada pecutan dan juga nyah pecutan. Ada dua pecutan dan juga nyah pecutan. Okey. Pecutan ni sebenarnya adalah kadar di antara perubahan laju dengan masa. Kadar antara perubahan laju dengan masa. Okey, senang cerita macam ni. Okey, let's say lah. Okey, kita tengok ni gambar orang berlari lah kan. Larian Olimpik. Kalau tengok dekat sini ni Rio 2016 lah. Okey, pelari lumba lari 100 meter lah. Larian pecut 100 meter. Okey. Dia akan pecut. Dia akan mula larian tu. Mula-mula dia duduk statik lah. Apa orang kata ready set go tu kan. Yang dia tengah bersedia. Lepas tu dia akan lari laju ni. Okey, itu namanya adalah pecutan. Okey, dia daripada keadaan statik. Lepas tu dia berlari. Bertambah laju. Itu namanya adalah pecutan lah. Okey. Lepas tu bila sampai ke garisan penamat. Okey, let's say lah garisan penamat dia dekat sini kan. Okey, dia akan berhenti lah. Okey, dia akan lari laju sampai hujung ni kan. Okey, lepas tu lepas garisan penamat, selalunya awak akan tengok para atlet ni dia akan slow down lah. Dia punya larian kan. Yelah, nak lari sampai bila? Takkan nak lari sampai hujung stadium kan. Okey, jadi bila dah slow down tu, itu namanya adalah nyah pecutan. Kalau time dia lari laju tu namanya adalah pecutan. Okey, boleh biasa ke tidak? Pecutan ni senang cerita daripada slow lah kan. Daripada slow ataupun pegun lah. Pegun ni tidak bergerak. Daripada slow atau pegun jadi laju. Itu namanya pecutan. Okey, kalau nyah pecutan pula daripada laju jadi slow ataupun pegun. Pegun ni tidak bergerak itu namanya nyah pecutan. Okey. Ini situasi yang pertama lah. Okey. Boleh juga melibatkan kenderaan. Okey, kita tengok bas ni, bas yang kedua ni. Okey, dia menuruni bukit. Selalunya bila menuruni bukit ni driver akan tekan brake supaya tidaklah laju macam tu kan, nanti terbabas. Jadi bila driver tekan brake, kita punya kelajuan tu berkurang. Okey, jadi di sini akan berlaku apa? Nyah pecutan. Okey, harap boleh ikut. Rumus pecutan. Rumus pecutan adalah perubahan laju bahagi masa. Yang ini tak ada dalam buku teks awak tau. Buku teks awak dia terangkan dalam perkataan. Saya simplifykan. Okey. Pecutan adalah perubahan laju bahagi masa. Okey, perubahan laju ni pula apa? Okey, laju akhir tolak laju awal. Ni. Okey, perubahan laju ni sebenarnya apa dia? Perubahan laju ni adalah ini. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Jadi bolehlah kita cakap ini adalah rumus pecutan. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Sebabnya kita nak tengok kalau mulanya tu okey slow ke, laju ke, lepas tu ending dia macam mana. Kalau asal slow di hujungnya laju, okey maksudnya pecutan. Kalau asal laju di hujungnya slow, itu nyah pecutan. Okey, tahukah anda, cepat-cepat cakap tak tahu. Okey. Jika sesuatu objek bergerak dengan laju seragam, pecutan ialah sifar. Okey. Maksudnya sepanjang masa objek tu bergerak laju seragam, sama-sama. Kita kan dah belajar laju seragam, laju tak seragam kan. Okey, let's say lah cikgu gulingkan guli atas meja. Sepanjang-panjang tu sama je laju dia. Okey, itu kita namakan dia sebagai pecutan dia sifar. Sebab dia tak ada memecut pun. Dia sama je dia punya kelajuan tu. Kan? Okey, kita akan tengok contoh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni, cikgu ambil contoh 14 pada buku teks awak, muka surat 180 dan masuk sikit 181. Cikgu guna contoh 14 dulu sebagai contoh yang pertama. Okey, dia kata, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam. Okey, bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan motosikal itu?
Okey, pegun adalah keadaan yang mana dia duduk dia tidak bergerak, dia duduk statik. Okey, dia duduk statik jadi apabila pegun kita punya laju adalah kosong. Kalau macam ni unit laju meter saat kan, jadi kosong, kita punya keadaan yang awal tu adalah 0 meter per saat. 0 meter per saat Okey. Jadi kita nak kira berapakah pecutan motosikal itu. Jadi okey. Kita nak kira pecutan. Tulis dulu rumus. Jangan rasa penat nak tulis rumus. Okey. Tak apa, awak tulis selalu, nanti awak akan ingat Okey, laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, bahagi masa. Okey, laju akhir adalah apa? Laju akhir adalah 20 meter per saat. Okey, cikgu, mungkin motor tu pergi lagi laju, tapi dekat sini dia dah cakap dah akhir kita 20 meter per saat. Jadi jangan pening-pening. Jadi akhir kita 20 meter per saat. Okey, tolak laju awal kita 0 meter per saat. Okey, bahagi dengan berapa masa yang diambil? 5 saat. Jadi 5 saat. Okey, sekarang ni kita selesaikanlah. 20 tolak 0 akan dapat 20. 20 meter per saat bahagi 5. Okey, jadi akan dapat jawapan 4. Okey, ni 5 saat Okey, dekat sini unit penting. Okey, unit penting. Okey, unit kita adalah 4 meter per saat kuasa 2. 4 meter per saat kuasa 2. Okey, datang mana 4 meter per saat kuasa 2 ni tahu? Mana datang meter per saat kuasa 2? Okey, kita tengok macam ni 20 meter per 5 saat. Darabkan dengan yang bawah ni. Tadi kan kiranya bukan 20 meter per 5 saat ni. Darab dengan saat lagi. Tu yang bawah ni saat tu ada 2. Kan? Sebabnya 20 meter per saat ni sebenarnya saat dia dekat bawah. Okey, boleh dapat ke tak? Macam tu Jadi jawapan kita adalah 4 meter per saat kuasa 2. Kita punya pecutan ni saat kuasa 2. Kita punya rumus kita punya unit pecutan adalah meter per saat kuasa 2. Sama juga kalau kilometer per jam pun dia akan jadi kilometer per jam kuasa 2. Okey, boleh ikut cikgu ke tak? Okey boleh Okey, jadi ini jawapan kita. Unit kena betul. Cikgu padan yang lain ni biar tak keliru. Unit kena betul unit kena betul. Jadi jawapan kita adalah 4 meter per saat kuasa 2. Okey, ini jawapannya. Okey, yang ini masih pada soalan yang sama, tapi soalan yang kedua lah, anak dia yang kedua pada muka surat 181. Okey, dia kata selepas brake ditekan, kelajuan motor itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey, maksudnya dekat sini kadar seragam apa dia, kita kena tengok ni Perubahan seragam bermaksud kelajuan berubah dengan jumlah yang sama pada setiap saat. Maksudnya saat pertama laju kita sifar, saat yang saat yang pertama laju kita 4, saat yang kedua laju kita 8, saat yang ketiga laju kita 12. Dia naik macam sifar, itulah seragam. Jadi dekat sini dia kata selepas brake ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey, jadi endingnya motor kita ni berhenti. Jadi berhenti ni adalah laju akhir. Okey, motor kita berhenti ni adalah laju akhir. Okey, yang kadar seragam ni pula kita dah dapat daripada yang awal tadi tu. Soalan yang pertama dia cakap dia bergerak dalam masa 20 meter per saat kan, 20 meter per saat. Okey, jadi 20 meter per saat ni kira laju awal kita. Ini kira laju awal. Jadi akhir kita kosong. Masa kita adalah 4 saat. Okey, jadi masukkan dalam rumus pecutan. Okey, pecutan sama dengan laju akhir. Macam mana ni? Kejap. Laju akhir tolak laju awal awak pun jangan malas tulis rumus. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, jadi kita tahu dekat sini laju akhir kita adalah ni. Dia berhenti tadi kosong.
0 meter per saat, unit dia meter per saat. Jadi 0 meter per saat tolak dengan laju awal kita 20 meter per saat. Bahagi masa yang diambil adalah 4 saat. Bahagi 4 saat. Okey, jadi dekat sini sifar tolak 20 akan dapat negatif 20 meter per saat bahagi 4 saat. Okey, jadi akan dapat negatif 5 meter per saat kuasa 2. Ada dapat negatif. Negatif ni jangan ditinggal. Maksudnya adalah apa? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Dia berhentikan. Dia makin perlahan. Namanya nyah pecutan. Okey. Dia adalah keadaan nyah pecutan. Okey, cara nak tulis ni macam ni. Kalau awak letak je negatif 5 meter per saat kuasa 2, okey boleh. Kita terus tahu, okey ini sedang berlaku nyah pecutan lah. Maksudnya kenapa ada negatif. Okey, tapi kalau awak tak nak tulis tanda negatif ni, awak kena tulis nyah pecutan 5 meter per saat kuasa 2. Okey, boleh tak? Boleh tak bezakan? Macam ni macam ni okey. Okey, kalau macam ni jawapan yang kita buat sama-sama dengan cikgu ni, dapat negatif 5 meter per saat kuasa 2. Okey, dah cikgu terus tahu. Okey, ini adalah keadaan nyah pecutan. Okey, tapi kalau awak tak nak tulis tanda negatif ni, malas sangat nak tulis tanda negatif, tak tahu kenapa kan. Awak kena tulis macam ni, nyah pecutan. Kena tulis ni perkataan nyah pecutan 5 meter per saat kuasa 2. Baru jawapan awak betul. Kalau awak tulis ini je, awak tulis 5 meter saat kuasa 2 je, ni tak tepat lah. Sebab dia kena ada negatif lah. Sebab dia nyah pecutan. Ataupun awak tulis perkataan nyah pecutan 5 meter per saat kuasa 2. Okey, boleh boleh ikut cikgu ya. Okey. Okey, sebelum cikgu akhiri video cikgu berkenaan pecutan untuk hari ini. Okey, cikgu nak terangkan sikit berkenaan unit pecutan. Unit pecutan. Okey. Ni dia. Unit ukuran pecutan yang biasa digunakan. Okey, contoh kan unit laju. Atas ni perubahan laju ni kira unit laju lah. Kan? Okey, laju. Bawah ni ialah masa. Okey. Kita tengok. Atas ni kalau dia dah kata kilometer per jam lah laju kita. Saya guna pen warna lain biar nampak beza. Okey. Kilometer per jam. Bawah ni pun jam. Okey, itu yang jadi unit dia kilometer per jam kuasa 2. Ataupun kilometer J negatif 2. Tak ada per. Dia tak ada per. Tapi dia ganti dengan J tolak 2. Ataupun kilometer per jam slash per jam. Sebab apa dia macam ni? Kilometer per jam slash. Okey, bawah ni kan per lagi kan. Kita gantikan dengan per jam. Macam tu. Okey, boleh. Sama juga meter per saat pun samalah. Meter per saat. Okey. Saya tulis sebelah kiri pula. Meter per saat. Bawah saat. Sama juga. Dia akan jadi meter per saat kuasa 2. Kalau awak nak slash. Kalau tak nak slash. Dia akan jadi meter saat tolak 2. Ataupun meter per saat. Dia macam tu. Okey. Sebab apa tahu? Kita tengok macam ni kan. Okey. Andai katalah. Atas ni 5 km per jam lah. Kita punya perubahan laju. Bahagi dengan jam J. Tu yang jadi sebenarnya kan 5 km per jam ni dia 5 km per jam, jam per bawah. Lepas tu kita bahagi lagi dengan jam. Tu yang dia jadi 5 km per jam kuasa 2. Kiranya jam tu dua-dua di bawah. Itu jadi unit dia. Okey. Unit pecutan sangat penting tau. Jadi awak jangan keliru. Kalau laju kilometer per jam. Kalau pecutan kilometer per jam kuasa 2. Macam tu. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Nanti kita akan sambung lagi pada kelas akan datang.